Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, tema ekosistem dan kelestarian alam. Bab 10. Okay, bab 10, tajuk bab 10 adalah kelestarian alam sekitar. So, 10.1. 10.1, kita akan membincangkan ancaman alam sekitar. Kita nak membincangkan apakah yang dimaksudkan sebagai kelestarian alam. Okay, ancaman alam sekitar. Ya, okay. So, ancaman alam sekitar ni boleh disebabkan oleh apa dan juga kesannya. Okey, so kita akan membincangkan perubahan iklim, penyahutanan, pencemaran, kehilangan biodiversiti, ledakan pertumbuhan populasi manusia, pemanasan global dan eutrofikasi, yang ini sama, dan juga mengeksperimen untuk membandingkan tahap keperluan oksigen biokimia ataupun nama lain dikenali sebagai BOD dalam sampel air yang berbeza. So kita teruskan. Sebelum itu, kita nak tengok sini apakah yang dimaksudkan sebagai kelestarian alam. Kelestarian alam bermaksud keadaan alam sekitar yang kekal. So maksud kita nak maintain alam sekitar tu, kita nak maintain kehijauan hutan. Okey. So tanpa mengalami, okey, lagi sekali tahu, kelestarian alam bermaksud keadaan alam sekitar yang kekal tanpa mengalami masalah kekurangan atau penurunan sumber semula jadi dan kualiti alam sekitar terjamin. Okey, pada tempoh satu masa yang panjang. Senang kata adalah untuk mengekalkan alam sekitar. Okey. Nah, kelestarian alam ni kenapa penting untuk generasi yang akan datang? Maksudnya kita kena jaga hutan tu supaya cucu cicit kita dapatlah lihat keindahan alam sekitar. So macam mana alam sekitar ni boleh terancam? Alam sekitar ni boleh terancam adalah disebabkan oleh pertambahan populasi manusia. So pertambahan populasi manusia ini menimbulkan konflik antara kehendak kita manusia dengan menjaga alam sekitar. So untuk kita menjaga alam sekitar, menjaga kelestarian alam ni, kita perlu ada, orang kata, strategi untuk melestarikan alam. So salah satu contohnya kalau kita tengok kat sini adalah daripada tong kitar semula. So tong kitar semula ni kalaulah kita tengok kat sini, kita ada 3 color. 3 warna ni kita tengok nak buang sampah tu kat mana. Contohnya kalaulah sampah tu adalah daripada kertas, bahan buangan tu kertas, tong tu adalah biru. Kalaulah coklat untuk kaca, kalaulah jingga untuk logam dan juga plastik. Okey, so kita teruskan. So, ancaman alam sekitar. Macam mana alam sekitar ni boleh terancam? Alam sekitar ni boleh terancam adalah daripada aktiviti manusia. Okey, now kalau tengok daripada gambar ni, apakah aktiviti manusia yang boleh mengancam ekosistem alam sekitar ni? So, antaranya adalah pembalakan. Kemudian kita tengok pembakaran. Okey, ini pembakaran bahan api fosil oleh kilang. Lepas tu ini adalah pembakaran hutan. Lepas tu ini buang plastik. So bahaya untuk hidupan akuatik. Okey. Now, so yang ini adalah ancaman-ancaman aktiviti yang boleh mengancam alam sekitar dan juga kesan dia. So katakanlah kat sini, okey, katakanlah dekat sini, pembakaran bahan api fosil, okey, ia akan menghasilkan gas karbon dioksida dan juga gas nitrogen dioksida. Gas ini adalah berasid tau. Ini boleh menyebabkan hujan asid ni. Penyahutanan akan menyebabkan kandungan karbon dioksida ni terlampau banyak. Penternakan, ia akan menghasilkan metana. Metana ni adalah daripada bahan buangan haiwan, daripada urea. Pertanian, jika kita letak baja, ia akan menghasilkan gas nitrogen dioksida. Kalaulah kita menggunakan bahan penyejuk, coolant, okey, ia boleh menghasilkan klorofluorokarbon ataupun kita kenali sebagai CFC yang boleh menipiskan lapisan ozon. Okey, now kita akan tengok kat sini. Perubahan iklim dan pemanasan global. So, apakah yang dimasukkan sebagai perubahan iklim? Perubahan iklim merujuk kepada perubahan suhu bumi, taburan hujan dan juga angin yang secara drastik. Okey, right. So, perubahan ini boleh dilihat daripada apa? Dia boleh dilihat daripada kesan rumah hijau. So, senang kata kesan rumah hijau ni boleh menyebabkan perubahan iklim. Okay, perubahan ni dia boleh menyebabkan ini perubahan iklim. Okey, so apakah itu kesan rumah hijau? So kita tengok daripada daripada buku. Ini ada daripada buku teks awak tau. So awak boleh rujuk buku teks awak. Okey, kita tengok dekat sini tau. Nah, ini adalah kesan rumah hijau. So kesan rumah hijau ni sebenarnya ada baik dan juga ada buruk.
Okey, sebelum tu apakah yang dimasukkan sebagai rumah hijau? Rumah hijau ni kalau kat sini adalah disebabkan oleh gas rumah hijau. So mula-mula kita cerita dulu yang baik dulu pasal rumah hijau ni. Okey, now yang baik kita tengok kebaikan kesan rumah hijau di sini. Kita nak bayangkan macam ni. Pertama, sinaran bumi ni masuk. Sinaran matahari ni akan masuk ke bumi. Bila sinaran daripada cahaya matahari ni masuk ke bumi, ada sinaran matahari ni akan dipantulkan. Okey, dia akan dipantulkan. Okey, so tetapi ada haba yang terhasil daripada pantulan itu terperangkap. So haba yang terperangkap ni dia boleh mengekalkan suhu bumi. Maksudnya maintain. Katakanlah kalau tak ada gas rumah hijau, kalau gas rumah hijau gas rumah hijau ni perlu ada. Sebab ia nak mengekalkan suhu. Jika tiada gas rumah hijau, bumi ni akan jadi terlampau sejuk menyebabkan tiada kehidupan. Okey, so saya ulang tau. Mula-mula cahaya, sinaran UV ni, sinaran matahari ni akan masuk. Sinaran matahari yang masuk ni, kedua, ada sinaran inframerah yang akan dipantulkan. Now, daripada sinaran inframerah yang dipantulkan, ketiga, ada sinaran inframerah ni yang diserap oleh gas rumah hijau. Bila gas ni diserap oleh rumah hijau, dia boleh maintain suhu bumi. Suhu bumi tu dapat dikekalkan. Okey, tak terlampau panas, tak terlampau sejuk. Tetapi apa kesannya jika gas rumah hijau ni terlampau banyak? Jika gas rumah hijau terlampau banyak, kita nak gas rumah hijau, tapi gas rumah hijau ni tidak boleh terlampau banyak. Jika gas rumah hijau terlampau banyak, contoh gas rumah hijau kita ada gas karbon dioksida, kita ada CFC, kita ada nitrogen dioksida, kita ada metana. Okey, now cerita dia pun sama. Mula-mula cahaya, sinaran matahari ni akan masuk ke bumi. Sinaran matahari yang masuk ke bumi ni, ada sinaran ni akan dipantulkan. Yang dipantulkan ni adalah dalam bentuk sinaran UV ray. Okay, now sinaran UV ni, kita nak bayangkan sinaran UV ni ada banyak yang terperangkap. Okay, kenapa? Sebab banyak sangat gas rumah hijau. Bila gas rumah hijau ni, katakan karbon dioksida ni terlampau banyak, ia akan menyebabkan sinaran UV ni terperangkap. Bila sinaran UV ni terlampau banyak, terperangkap, sinaran UV ni terlampau banyak, ataupun haba terperangkap, ia akan menyebabkan suhu akan meningkat. Bila suhu meningkat, ia akan menyebabkan berlakunya perubahan iklim. Contoh perubahan iklim adalah kemarau, perubahan arah angin dan menyebabkan ribut dan juga taufan. So nampak tak kat sini tau. So tengok kat sini kan, kesan rumah hijau. Ini adalah nota daripada buku teks awak tau. Kita baca secara cantiknya. Pertama, pancaran matahari memasuki atmosfera. Pertama, sebahagian daripada pancaran itu akan dipantulkan. So first mula masuk, lepas tu pantul. Ini nombor 2, ini nombor 1, ini nombor 2. Kemudian kalaulah kita tengok sini, masa dipantulkan ni, ada tenaga haba dibebaskan. So kebanyakan tenaga haba ni akan diserap oleh gas rumah hijau. Maksudnya kat sini, kalau makin banyak gas rumah hijau, makin banyak tenaga haba diserap. So bila banyak tenaga haba ni diserap, suhu bumi ni akan meningkat. So sebab tu kita nak kata dekat sini, bila gas-gas rumah hijau ni makin banyak tenaga haba ni terperangkap, diserap oleh gas rumah hijau tu. Ia akan meningkatkan suhu bumi. Jika suhu bumi ni terlampau tinggi, ia boleh menyebabkan perubahan iklim. Apakah contoh perubahan iklim? Perubahan suhu bumi, perubahan taburan hujan, perubahan angin. Dan dia akan boleh berlakunya ribut taufan. So, lain pula kesannya dia boleh menyebabkan aras laut meningkat disebabkan pencairan ais di kutub. So kita teruskan. So, salah satu aktiviti manusia yang mengancam alam sekitar adalah penyahutanan.
Penyahutanan ni maksudnya nak bagi hutan tu bagi clear. Okey. So, ini adalah penyahutanan. So, penyahutanan ni adalah aktiviti apa? Aktiviti penebangan pokok secara besar-besaran. Habis kita semua tebang pokok tapi kita tak tanam pokok. Okey, penyahutanan ni akan menyebabkan kehilangan biodiversiti. Apakah itu biodiversiti? Kita dah belajar dalam bab 9 adalah kepelbagaian organisma hidup. Okey, so bila apakah contoh kehilangan biodiversiti? Habitat, maksudnya rumah untuk haiwan-haiwan tu, tempat tinggal haiwan tu habis, hilang. Kemudian dia akan menyebabkan banyak spesies flora dan fauna ni boleh menjadi pupus. Okey, habis semua mati. Okey, so katakanlah penyahutanan ni berlaku secara besar-besaran. Ia boleh menyebabkan apa? Ia boleh menyebabkan perubahan global. Maksudnya, ia boleh menjadi apa? Ia boleh mengurangkan populasi spesies haiwan. So, kalaulah populasi haiwan ni makin lama makin berkurang, dia akan menyebabkan kepupusan spesies. So, kita tengok satu kepupusan spesies yang memang yang ini. Yang ini adalah berita sedih lah. Malaysia kehilangan badak sumbu Sumatera betina terakhir. Selepas Iman disahkan mati 23 November 2019 di Sanktuari Badak Borneo Hutan Simpan Hidup Liar Tabin, Lahad Datu. Iman menghidapi ketumbuhan dan ketumbuhan pada uterus sebelum mati. So, ini adalah badak sumbu terakhir. So, kita dah tak ada badak sumbu Sumatera. So, bila makin lama, haiwan ni makin lama, populasi dia makin kurang, dia boleh menyebabkan kepupusan. So, badak sumbu Sumatera ni kita dah pupus. Okey, so tengok. Tetapi kita nak cakap macam ni. Penyahutanan ni, kita nak cakap tak semua baik, tak adalah semuanya buruk. Okey, sebenarnya penyahutanan ni ada kebaikannya. Satu adalah untuk pembangunan. Tetapi jika penyahutanan ni kita lakukan secara drastik, okey, ia boleh menyebabkan hakisan tanah, banjir kilat, perubahan iklim, kehilangan biodiversiti, mengganggu kita air, okey, dan kehilangan kawasan tahan hujan. Kenapalah kita manusia melakukan penyahutanan? Untuk balak. Balak ni untuk apa? Untuk pembinaan, membuat perabot dan juga kertas. Okey, kenapa melombong? Melombong ni adalah untuk aktiviti pertanian dan juga ekonomi, dan juga untuk membina perumahan dan juga jalan raya. Okey, so tengok kat sini tau. Ni kita bayangkan hutan ni habis kena tebang. Ia akan menyebabkan dekat sini. Tengok, nampak tak boleh berlakunya hakisan, larut lesap berlakunya longgokan tanah. So, air ni boleh meningkat. Okey, dan satu lagi, ia boleh menyebabkan hujan asid. Okey. Now, so teruskan. Kita teruskan eutrofikasi. Apakah itu eutrofikasi? Awak ingat, kalau penyahutanan, ini adalah keyword dia tebang pokok secara besar-besaran. Tebang pokok. Kalaulah eutrofikasi ni adalah akibat daripada kita letak baja berlebihan. Okey. Nah, macam mana eutrofikasi ini berlaku? Sebelum tu kita tengok tau. Eutrofikasi ni adalah lebihan sisa nitrat fosfat yang dialihkan. Okey, maksudnya kita tabur baja, so ada baja yang berlebihan iaitu sisa nitrat dan fosfat akan dialihkan oleh air hujan ke tasik. So, sekarang kita bayangkan dekat tasik ni nitrat banyak. So, apa kesan nitrat tu banyak? Kesannya, ia akan merangsang pertumbuhan alga. So, bila nitrat banyak, alga banyak. So, bila alga ni banyak, dia akan menyebabkan sini semua warna hijau. Dia menutup permukaan air. So, bila pertumbuhan alga terlampau banyak, keadaan ini kita kenali sebagai eutrofikasi. So, apa kesan eutrofikasi? Bila banyak sangat alga, tumbuhan akuatik kat bawah tu tak dapat cahaya matahari. Dia mengurang penembusan cahaya matahari di bawah. So, dia akan menyebabkan kadar fotosintesis untuk tumbuhan akuatik ini yang menjadi rendah. Okey, so bila kadar fotosintesis menjadi rendah, tumbuhan tu dalam banyak yang mati, kandungan oksigen akan jadi sedikit dalam air tu. So, bila kandungan oksigen dalam air tu menjadi sedikit, ia akan menyebabkan tumbuhan akuatik dan juga haiwan akan mati. So, bila ni semua mati, alga makin banyak. Kita nak bayangkan alga makin banyak. Tapi haiwan habis mati. Haiwan dah kurang, dah mati. Oksigen dah semakin sedikit. Bila oksigen makin sikit, banyak haiwan ni dah mati. Pengurai banyak, mikroorganisma banyak. So, keadaan ini, apa kita kenali dia sebagai adalah BOD-nya adalah tinggi.
BOD ni tinggi ni sebenarnya tak bagus. Bila BOD ni tinggi, maksudnya kadar pencemaran air tu adalah tinggi. So, senang kata pencemaran air boleh diukur dengan BOD. Apabila pencemaran air tinggi, maksudnya BOD adalah tinggi. BOD ni tinggi adalah disebabkan ada banyak mikroorganisma. Okey. Alright. So, tengok kesimpulannya. Apakah itu eutrofikasi? Eutrofikasi adalah boleh menyebabkan pertumbuhan alga. Pertumbuhan alga yang meningkat, okey. Alright, adalah disebabkan eutrofikasi. Okey, now kita nak cakap kat sini. Eutrofikasi adalah merupakan satu proses ekosistem air menjadi banyak sangat dengan nutrien. Macam mana boleh banyak dengan nutrien? Disebabkan oleh baja fosfat dan juga nitrat yang digunakan secara berlebihan dalam proses pertanian, aktiviti pertanian. So, bila berlakunya eutrofikasi, kita nampak alga banyak. So, saya ulang lagi sekali. Eutrofikasi ni sebenarnya adalah proses air banyak dengan nutrien. So, apakah nutrien yang banyak ni? Proses air kaya dengan nutrien. So, contoh nutrien kita ada nitrat dan juga fosfat. Okey. Macam mana kita tahu eutrofikasi ni berlaku? Bila alga tu tumbuh banyak. Okey. Now, so bila lah alga ni tumbuh banyak, kita nak cakap haiwan dengan tumbuhan akuatik boleh mati. So, bila boleh mati kat sini, kita nak cakap jumlah oksigen tu, kuantiti oksigen atau kandungan oksigen tu jadi kurang. Okey, so bila lah kandungan oksigen jadi kurang, kita kata BOD tinggi. Apakah itu BOD? BOD adalah jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria dan kulat untuk menguraikan bahan organik. Okey, now kita tak nak BOD tinggi sebab bila BOD tinggi, kita kata kualiti air itu adalah rendah. Okey, so kesimpulannya, BOD, pencemaran air tinggi, BOD adalah tinggi. Alright. So, kita tengok. Ini nanti kita buat insyaAllah. So, macam mana kita nak tahu BOD tu tinggi? Okey. Macam ni tau. Kita ambil semua sampel-sampel air yang ada kat kawasan sekolah. Katakan kita ambil air paip, air longkang, air sungai, kolam, telaga dan air suling. So, kita tengok sini. Now, BOD ni, kita nak tahu level BOD ni, kita menggunakan satu larutan yang kita panggil dia sebagai metalina biru. Nah, so kita letak semua sampel air dengan metalina biru. Katakanlah, air longkang ni ambil masa 1 jam untuk menukarkan warna nak melunturkan warna metalina biru. So, katakanlah dia ambil masa yang sekejap. Yang ini paling tercemar. Ini paling tercemar. Kalaulah dia langsung tidak meluntur, tidak berubah warna, yang ini kita kata, yang ini air ni paling okey. Kalaulah ini, kita kata BOD tinggi. Kalau masa tu cepat, BOD tinggi. Bila BOD tinggi, kita kata ini pencemaran tinggi. Alright. Okay. So, kesimpulannya. Tengok kat sini tau. Alright. Kesimpulannya, kita nak kata dekat sini berdasarkan keputusan ni, air longkang mempunyai tahap BOD yang paling tinggi. Okay, sebab masa dia paling cepat. Okay. So, yang paling kurang tercemar dekat sini adalah, tengok air paip dan juga air telaga. Kenapa kita pakai air suling? Air suling ni adalah sebagai kawalan. Okey, so tengok soalan kat sini tau. Mengapakah hujung picagari perlu dimasukkan sehingga ke dasar botol bila kita ambil metalina biru? Sebab untuk mengelakkan larutan metalina biru itu dioksida oleh oksigen. Okey, kemudian apakah kesimpulan daripada eksperimen ni? Kesimpulannya, makin cepat masa yang diambil untuk melenturkan warna metalina biru, makin tinggi tahap pencemaran. Maksudnya, BOD adalah tinggi. Alright. So, itu sahaja untuk video part 1. Saya akan continue pada video part 2. Okay, terima kasih.